Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua penonton di rumah sana. Terima kasih kerana menonton kami di Sejahtera Asia. Apa khabar para penonton? Baiklah, hari ini anda bersama saya iaitu Syasha dan rakan setunggal saya iaitu Cikgu Azila. Dan di Iya, samping itu saya. harapnya dan di samping itu harapnya kita semua sentiasa bersemangat hendaknya. Ya, betul tak Cikgu Azila? Iya, betul. Dan Syasha, kita nak bincang tentang sesuatu berkaitan dengan kekuatan orang muda. Anak muda mencipta gelombang baru perniagaan di musim perayaan. Ya, bercerita mengenai gelombang baharu dalam perniagaan ia adalah sesuatu fenomena, betul Encik Azila, yang kita Iya, dapat iya. lihat setiap kali nak menyambut musim perayaan khususnya. Sebagai contohnya Hmm. dalam dunia perniagaan fashion, tempahan makanan. Tapi pada Wah. masa kini kita lihat kebanyakannya dimonopoli oleh golongan belia dan juga anak muda. Dan mungkin antara untuk mengupas lagi tentang tajuk kita iaitu anak muda mencipta gelombang baru perniagaan di musim perayaan. Antara bentuk gelombang baru perniagaan ni adalah yang pertama saya ingin tekankan mengenai bidang fashion. Kalau dulu kan Cikgu Aziz, baju sinonim yang kita gunakan adalah biasanya baju Melayu ataupun baju kurung tradisional. Tapi dengan Hmm. adanya idea inovasi daripada anak muda pada zaman sekarang ni, baju-baju tradisional ni dimeriahkan lagi dengan cutting yang gah, cun melecun, Ya. ala-ala hipster. Hipster Adakah Cikgu kan? Azila juga peminat baju Melayu yang ala-ala hipster ni? Aduh, janganlah tanya kat sini, malulah. At Ha. least cari dia punya cutting yang apa ni, yang ngam lah. Dia tak macam Hmm. dahulu kita apa ni, yang biasa saya kan. Yang biasa tu masih juga saya sendiri pun masih ada juga satu yang kalau tahun ni tak tahulah nak beli baju raya ke tak tahun ni. Tengok dululah. Ha. Macam tahun-tahun sebelum ini, kita dekat Sarawak ni kan kalau yang pakai baju Melayu ni dia boleh pakai sampai 7 hari tau. Jadi Ah. koleksi baju Melayu tu banyak. Ada juga yang cutting terkini. Ada juga yang cutting lama tu masih dikekalkan juga. Tu baru je Hmm. bab fashion, belum lagi Ha. bab biskut ke, ada Oh, pelbagai yang ni nama saya yang suka. unik. Hmm. Pelbagai nama yang unik. Contohnya macam kalau dulu kita dengar biskut namanya biskut sarang semut, biskut apa lagi? Biskut Saya suka semprit. Tapi mak saya sekarang buat ni dulu. Semprit, semprit. Mak saya suka buat semprit uh, dulu. Suka buat semprit. Tapi Ah, kalau Cikgu Azila perasanlah kan pada gelombang yang baru ni, biskut-biskut tu dia ada nama lain pula. Ada biskut alien lah, ada lidah kucing lah. Hal tersebut kerana seiring dengan perkembangan teknologi, fashion dan trend makanan. Mungkin juga Cikgu Azila boleh kongsikan kepada kami apakah antara bentuk gelombang baharu. Kalau yang pada pengamatan saya lah ya, yang sangat ketara tadi macam yang Syasha sebut, iaitu fashion sekarang ni mereka explore, mereka terokai. Memang masih ada fashion-fashion lama ini, memang masih kita kekalkan, tapi tak kurangnya juga yang baru ini dia menerokai pasaran dan sangat meriah sekarang dengan makanan-makanan pula. Ya Allah, kalau puasa-puasa ni cerita pasal makanan, Jadi saya nampak kalau saya lah apa yang saya perhatikan gelombang ataupun budaya baru ini dalam perniagaan yang diketuai oleh orang muda bertitik tolak daripada kemajuan sistem teknologi dan maklumat. Okay? Kenapa saya cakap tentang teknologi? Kenapa saya tekankan juga tentang maklumat? Kerana maklumat sekarang ini bergerak dengan sangat pantas. Jadi Ya. anak-anak muda kita ini nak melihat sesuatu informasi, terutamanya macam tadilah, macam fashion yang terbaru.
mereka dapat maklumat itu dengan pantas. Dan mereka juga mendapati tentang resipi-resipi ni, resipi yang kreatif ini daripada juga maklumat yang bergerak pantas itu. Terutamanya sekarang ini tak lain tak bukanlah social media, kan? Hmm. Media sosial. Syasha mesti aktif kan dekat social media, masa scroll-scroll tu ada orang promote kan? Semestinya memang selalu tengok orang promote antara perniagaan yang sangat famous pada masa kini. Hmm, yang apa ni bila media media sosial ini dijadikan mereka sebagai yang peniaga-peniaga di luar sana sebagai tempat untuk melihat trend dan melihat pattern apa yang dimahukan oleh pelanggan. Yang bila macam kita tengoklah Insta famous ke artis-artis ke dah start menggayakan sesuatu jenis pakaian tu, memang itulah jadi perniagaan yang akan menjadi trend kan? Perasan tak? Betul. Dan satu lagi saya lihat media sosial ini semestinya lah tempat untuk peniaga-peniaga muda ini menjadikan wadah untuk mereka buat bisnes dari segi promosi. Promosi kau-kau guna social media. Walau bagaimanapun, Cikgu Azila, saya percaya bahawa perubahan yang dilakukan oleh anak muda pada zaman sekarang ni sehingga menempah kejayaan dalam bidang perniagaan, mestinya ada kritikan daripada orang luar ataupun mungkin ada yang Hmm. tidak bersetuju. Ya, itu yang kita nak kaitkan juga dengan cerita kita awal tadi. Mereka ni, walaupun yang kita nampak sekarang ini adalah mereka punya kejayaan. Ya, saya tahu ada beberapa bisnes ya. Kalau macam dekat Kuching ini ada beberapa bisnes lah. Orang yang cari baju Melayu macam saya tahulah. Mm-mm. Ikon-ikon yang menyediakan rekaan-rekaan baju Melayu, rekaan tudung yang sangat-sangat berkembang maju ini, mereka sebenarnya pada asal tidaklah terus-terus mendapat tempat yang baik. Ada juga yang ada dah mendapat kerugian apa semua. Itulah mereka tadi macam batu yang memilih untuk menjadi tugu tadi. Sekarang mereka dah apa orang kata shine. Memanglah semua orang kata oh hebatnya dia. Tapi mungkin yang kita perlu sedar juga bahawa mereka ini adalah orang yang memilih dahulunya tidak untuk bersenang-senang. Mereka memilih jalan Ah, yang tidak dipilih mungkin oleh orang lain. Baca apabila mendengar cerita Cikgu Azila ni, Syah pula ingin nak kaitkan dengan pepatah Afrika. Cikgu Azila. Wah, saya tak sabar nak dengar ni. Ya. Pepatah Afrika pernah menyatakan bahawa jika kita berniat untuk mengalihkan sebuah gunung, nampak mustahil. Tapi Mhm. mulalah dengan mencangkul atau mengalihkan batu-batu kecil yang ada di sekeliling gunung tu. Sebab dengan melakukan perkara kecil ni yang kita nampak macam kecil, sebenarnya memberikan impak yang sangat besar. Begitulah perumpamaan usaha yang dilakukan oleh anak muda pada zaman sekarang yang dalam mencipta gelombang baru dalam perniagaan. Oh, betul ya Syah. Kalau nak mengalihkan gunung tu memang mustahil lah. Tapi Ya. sebab itu kita harus percaya kepada dia punya proses. Mungkin kalau memindahkan batu-batu kecil ini, pindah ke tempat yang kita nak pindah, and then kita cangkulkan juga tanah-tanah gunung tersebut. Kalau baru Ya. dalam 10 hari memang tak nampak kesan lah. Tapi kalau konsisten, katakan 40 tahun memindahkan tanah tersebut, mungkin tak segunung-gunung tu dipindahkan, tapi at least Ya suku betul. ke setengah gunung tu dah pindah dah tu. Baiklah, saya kira sampai di sini sahaja. Slot yang seterusnya adalah slot pendidikan bersama Cikgu Azila. Apa tu? Dan harapnya apa yang kita kongsikan ini bermanfaat, dan lepas ini pun ada satu lagi sesi yang saya nak kongsikan tentang matematik, ilmu matematik.
Okey, jangan lupa saksikan slot pendidikan bersama Cikgu Azila selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Dari Inspirasi, Daripada inspirasi, kami cetuskan Inovasi. inovasi. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada penonton Sejahtera Asia. Oh, lupa dah lama si bersiaran. Okay, bersama cikgu pada pagi ini, hari ini adalah geng-geng tingkatan 5. Ada beberapa orang lah. Okay, kita sekarang pada hari ini kita nak belajar balik apa yang cikgu pernah ajar kepada tim Sejahtera Asia before this, iaitu tentang kuasa 2. Kuasa 2 adalah sangat penting, especially kepada pelajar yang baru masuk tingkatan 1, kerana dekat bab nombor 3 ada tentang kuasa 2 dan kuasa 3, square and square root. And then dekat tingkatan 2 sangat penting. Dapatlah acah-acah sikit abang-abang seniornya. Okay. Apa ajaran cikgunya tu? Okay, now kita pergi. Cikgu punya screen whiteboard. Cikgu punya digital whiteboard. This one. Okay, kuasa 2. Boleh nampak? Boleh. Kuasa 2, yang pertama adalah ada beberapa kuasa 2 yang perlu kita hafal. Dari tingkatan 1, tingkatan 2 memang dah biasa hafal dah, iaitu 1 kuasa 2 sehinggalah 15 kuasa 2. Okey. Sekejap. This one. Okey. 1 kuasa 2 sehingga 15 kuasa 2 sebaik-baiknya hafal. Okey. 1 kuasa 2 guna warna lain lah. 1 kuasa 2 bukan 1 darab 2, 1 darab 1. Okey, 1 darab 1 kita dapat 1. What about 2 square? 2 kuasa 2. 4. And then 3 square is bukan 3 darab 2 tetapi 3 darab 3, iaitu 9. And then 4 square 16. And then 5 square 25. 25. Okey, seterusnya 6 square, 6 kuasa 2 adalah 36, 36. Lagi 7 kuasa 2, 49. Okey, 8 kuasa 2, 64. 64. Lagi 9 kuasa 2, 81. Lagi 10 kuasa 2, 100. This part dari nombor 1 sampai nombor 10 memang teramat tersangat senang sebab dah biasalah ada dalam CV kan. Okey. Contohnya kalau 11 kuasa 2 tu ada mau ingat sikitlah. 11 kuasa 2 iaitu 11 times 11, 11 darab dengan 11, we'll get the answer 121. Good. Okey. Next adalah 12 square. 12 kuasa 2 kita akan dapat 144. Bagi cemerlang dengan teknik kalkulator. memang ada tekan kalkulator nak. Siapa? Biarkan aja. So, 13 square, 13 kuasa 2. 13 kuasa 2, 169. Seterusnya, 14 kuasa 2 adalah 196. Dan last sekali adalah 15 square, 15 kuasa 2. Berapa? 225. Ini jangan sebut hafal lah. Kalau hafal stres sikit, mesti ingat. Okey, ini adalah yang senang yang kita hafal. Kerana nombornya pun memang nombor-nombor yang mudah. Apa kata kalau nombor yang sedikit susah? Contohnya, cikgu tunjuk skill sikit lah. 35 kuasa 2, 35 square kita dapat 1225. Ya, kira sih. Macam mana cara untuk membuatnya? Okey, ya, cerita sikit. Cikgu pergi ke muka surat yang seterusnya. Okey. Untuk muka surat yang seterusnya ini, cikgu nak memberi dan berkongsikan satu teknik untuk kira kalau digit number. 2 digit number, nombor yang 2 digit selalunya lebih susah untuk kuasa 2-kan. Contoh 25. 25 kuasa 2. 25 square. The answer is 625.
Betulkah? Cek kalkulator. Betul. Jadi kalkulator awak tidak rosak. Betul lah. Sebab kalau it is a 2-digit number, kalau dia adalah nombor 2 digit, fokus. Kalau nombor 2 digit, yang di depan ini, cikgu tukar color warna hijau. Okey. Nombor di depan ini darabkan dengan nombor selepasnya. Apa nombor ini? Nombor ini adalah nombor 2. 2 darab dengan apa? 3. Darab dengan 3. So 2 darab dengan 3, that's why kita dapat 6. 6. Okay. Seterusnya 5 ini, kalau awak mendapati nombor yang keduanya 5 si oleh nombor lain 5, garanti di belakang ini hasilkan 25. Dapat? Dapat. Extend dah sikit dah lah. Oh, Syamia. Dah. Alhamdulillah dah. Okay, now kalau nombornya 35, Tok yang cikgu coba tadi lah 35. Apabila nombornya adalah 35, again, nombor 3 ini kita darab dengan 4. Ya Allah. Ya. 3 darab 4. 2, 3, 5. Elok. Okey. 3 darab dengan 4 dapat 12. Okay. And then macam cikgu cakap tadi, 5 ini pasti menghasilkan 25. Okay. Senang tak? Nah. Okay. So, tu boleh diajarkan Datuk nak over sikit lah. So seperti daripada aku tengok teknik seperti ini tolong turunkanlah dengan generasi-generasi yang sesudah kita lah, yang masih form 4, masih form 3, form 2. Baiklah. Kita kan student cikgu yang paling tua sekarang, tingkatan 5. So, cuba kita dengan nombor lain, nombor yang besar sikit lah. Let's try 65. 65 kuasa 2. Sebenarnya sih banyak pun. 15, 25 kuasa 2, 35 kuasa 2, 45 kuasa 2, sampailah 95 kuasa 2. Semua ini boleh menggunakan teknik yang kita ajarkan ini, iaitu 6 darab dengan 7. 5 ini akan menghasilkan 25 lah. 6 times 7, 6 darab 7 berapa? 42. Yes. 45. 42. Oh, 42, 25. Elok. Orang baru nanya 6 darab 7. 6 darab 7, 42. And then nextnya, garanti akan menghasilkan 25. Okay. Cuba test, try. Sikit elok. Cikgu berikan yang senang. Nombornya besar tapi sebenarnya sangat senang. Okay. 95 kuasa 2. 9025. Cepatnya. 9025. Hish, terror lah kita tak nak murid cikgu ni. Nama cikgu Azila. Siaplah saya. Nama cikgu. Aduh, apa pun dah sikit. Cikgu Azila. So 9025. Kalau kita berkemahiran untuk mengira nombor-nombor yang besar seperti ini tanpa menggunakan kalkulator, satu perkara yang sangat penting adalah dianya menambah keyakinan. Menambah keyakinan, boost up kita motivation untuk suka, untuk belajar lebih lagi dengan subjek matematik. Of course lah, bila kejap kata kamera jap. Okay, of course lah. Apabila kita boleh mengira nombor-nombor besar, orang lain tak boleh. So di situ ada timbulnya confidence. Keriakan cikgu. Keriakan. Bila keriakannya timbul, confident lah. Jadi semakin confident lah dengan matematik. Kita mengambil dari sudut yang positif. Jangan lalu ada riak. Okay. Yang ini adalah kalau 2 digit nombor dan nombor yang 2 digit nombor yang
yang keduanya adalah 5. Okey. Tak kisahlah di depan ini 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah, 6, 7, 8 atau 9. Semua boleh menggunakan ini. Okey, yang seterusnya pula adalah ni tu. Okey. Tok cikgu si tunjuk banyak lah. Cikgu tunjuk 2 igit je. 98 kuasa 2 dan 96 kuasa 2. Okey. Tadi ingatlah. Yang tadi adalah 2 digit number. Nombor 2 digit. Tetapi di belakangnya 5. Okey, di belakangnya 5 yang tadi ya. Yang sekarang pula di depannya 9. Okey, boleh di belakangnya 9 . Okey, bila yang di belakangnya 9, cara untuk kita di belakangnya 9, di depannya 9, cara yang paling bagus sekali adalah first is that nombor ini 98 nak pergi ke 100. Perlu tambah apa lagi? 2. Yes, tambah 2. Yang ini perlu tambah 2. Nombor 2 ini sangat penting. Pertama sekali, nombor ini digunakan adalah untuk menolak 98. 98 tolak 2 berapa? 96. Seterusnya, nombor 2 ini untuk mengisi 2 lagi digit di belakang, nombor 2 ini kita kuasa 2kan. 2 square, 2 kuasa 2 dapat berapa? 4. So kita letak 04. Of course yang ni nombornya besar sikit lah. More practice make perfect lah. Tapi faham caranya? Boleh faham tak? Coba this one. 96. 96 nak pergi ke 100, kita berapa lagi? 4. So nombor 4 ini sangat penting, yang mana 4 digunakan untuk menolak 96. 96 tolak 4? 92. And then nombor di belakang ini 4 ini kita kuasa 2. Apa 4 kuasa 2? 16. Serentak saya nombornya. 16. Jawapan betul tu Pak. 9,000. 9,219. Okey. 9,216. Itu sahaja perkongsian kali ini, iaitu kuasa 2. Saya harap ianya bermanfaat dan thank you for my student kerana sudi melukis. Ini akan masih TV, no? Okay, itu saja. Bye. Bye. Bye.